bersangatan kenyang. Maknanya ini tabiat tuan-tuan. Tabiat kita dalam bab makan minum ni, kita makan sampai tahap bersangatan kenyang. Jadi yang keempat ni ialah dengan sebab makan yang banyak ni tuan-tuan, sentiasa makan banyak, sering kekenyangan yang bersangatan dalam makan, maka dia menjadi sebab kepada sedikit ibadah. Sedangkan ibadah ni tuan-tuan adalah merupakan matlamat hidup kita. Matlamat hidup kita ni manusia tuan-tuan bukannya makan, tapi matlamat hidup ni ialah beribadat kepada Allah. Itu matlamat hidup kita. Sebab itulah makan kita ni adalah untuk kita boleh beribadah. Itu perkara yang mesti ada dalam diri kita. Makan, minum, sebab kita perlukan makan dan minum. Kita perlukan tenaga daripada makan dan minum. Makan minum ni adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari daripada kita bangun pagi sampailah kita tidur semula, kita sentiasa menikmati nikmat Allah Ta'ala. Maka semua nikmat itu yang memberikan kita tenaga, yang memberikan kita kesihatan ni, mestilah kita gunakan untuk beribadat. Kita wajib menggunakannya untuk beribadat. Sebab itulah tujuan makan minum kita. Kalaulah tiba-tiba makan minum menjadi penghalang kepada ibadat, dengan sebab makan minumlah kurangnya ibadat kita, kerana sebab makan minumlah sedikitnya ibadat kita, maka makan minum kita tu something wrong lah. Tabiat makan minum tu ada satu yang tak kena. Kenapa? Ghalib kebiasaannya orang bila makan minum tak jaga, makan minum melampaui, maka yang akan berlaku ialah berat badan bertambah. Berat badan bertambah. Bila berat badan bertambah, kita rasa apa? Rasa malas, rasa lemah nak beribadat, dah tak larat nak berdiri lama, susah nak bangun malam, susah nak pergi masjid. Dan bila berat badan bertambah, yang selalu berlaku ialah mata akan sentiasa selalu mengantuk. Ini yang berlaku tuan-tuan. Berpunca daripada apa? Dia punca daripada makan minum lah. Kita makan tak jaga contohnya, makan minum kita yang membawa kepada bertambah berat badan, maka ini semua menyebabkan kita timbul dua penyakit dalam badan kita, iaitu penyakit al-ajzu wal kasal. Timbulnya dua penyakit tuan-tuan. Namanya apa? Al-ajzu. Al-ajzu ni maknanya lemah. Kita rasa lemah, lemah nak beribadat. Bila sebut masjid rasa lemah, sebut sembahyang jemaah lemah, sembahyang tarawih lagi lemah, perut dah kenyang. Buka kat rumah, makan sampai senak perut, sebut nak sembahyang tarawih, nak sembahyang jemaah, jadi di surau rasa lemah. Tambah pula nak tarawih, walaupun 8 rakaat rasa lemah. Ini tuan-tuan penyakit dalam nafsu kita tuan-tuan. Bila kita layan makan minum kita, maka akan timbul penyakit ni, iaitu penyakit lemah, al-ajzu. Dan satu lagi penyakit yang akan timbul ialah wal kasal, wal kaslu. Kaslu ni tuan-tuan ialah penyakit malas.
malas nak ibadat, malas nak pergi masjid, malas nak pergi surau, malas nak tarawih, malas nak tadarus. Disebut tadarus, malas. Sebab apa? Bila ingat tadarus, ini kan baca sampai pukul 11.30, sampai pukul 12 malam, rasa malas. Jadi dua ni tuan-tuan, penyakit nafsu, lemah dan malas. Ini yang banyak berlaku. Sebab tu dah datanglah bulan Ramadan, dah berapa tahun dah, daripada umur kita kecil sampai ke tua kan. Ramadan datang, Ramadan datang, Ramadan datang, Ramadan datang, bertahun. Kalau umur kita 60 tahun, dah 60 kali datang Ramadan. Tapi Ramadan ni tak mengubah apa-apa pada diri kita. Ramadan tu tetap Ramadan. Ramadan tetap bulan yang diberkati. Ramadan tetap bulan ibadah. Ramadan tetap bulan taubat. Tapi yang tak berubah kita. Sebab apa? Kita kekal dengan tabiat kita, iaitu Ramadan bulan makan. Ini yang berlaku. Tuan-tuan, bila kita bahas tentang jaga makan minum ni, sebenarnya bulan Ramadan lah bulan yang terbaik untuk kita nak ubah tabiat kita. Bulan Ramadan lah bulan terbaik untuk kita dapat merasai keseronokan berlapar, tuan-tuan. Bulan Ramadan dah bulan di mana kita boleh ajar perut kita ni supaya belajar rasa lapar. Sebab berlapar ni tuan-tuan, ini cara hidup orang-orang yang soleh. Berlapar ni cara hidup orang yang baik-baik, tuan-tuan. Kerana orang yang baik-baik, orang yang soleh ni, dia akan jaga perut dia. Perut ni tuan-tuan bukan sekadar punca kepada segala penyakit fizikal. Perut jugalah yang menjadi punca kepada banyak penyakit-penyakit kerohanian yang ada dalam diri kita ni. Termasuklah apa yang kita bincang ni kan, tuan-tuan, bila makan, banyak makan, maka yang akan timbul ialah sedikit ibadah. Punca kerana apa? Kerana al-ajzu wal kasal. Tuan-tuan, penyakit lemah dan malas ni kalau kita biarkan, dia akan menguasai diri kita, bahkan menguasai hidup kita. Kita rasa lemah nak buat baik, lemah nak buat ibadat, ditambah lagi dengan apa? Rasa malas nak buat baik, malas nak beribadat. Ini mempengaruhi seluruh hidup kita. Maknanya ini perkara yang serius, tuan-tuan. Ini bukan perkara yang ringan-ringan. Ini perkara yang serius. Dia menguasai hidup kita, menguasai cara hidup kita, menguasai ibadat kita. Maka oleh kerana itulah, tuan-tuan, kena berhati molek-molek perkara ni. Kalau kita nak didik diri kita, nak ajar diri kita, maka inilah bulannya. Inilah bulan Ramadan untuk kita nak ajar diri kita supaya rasa lapar, supaya ringan nak beribadat. Kalaulah banyak makan, tuan-tuan, menyebabkan malas dan lemah, maka percayalah, berlapar, tuan-tuan, akan menyebabkan kita rajin beribadah. Kita akan kuat beribadah. Sebab itulah bulan Ramadan, tuan-tuan, Allah Ta'ala dia beri kita dua keadaan yang boleh menggalakkan kita beribadah. Yang pertama, bulan Ramadan ni Allah Ta'ala ikat syaitan. Ikat syaitan ni, tuan-tuan, dia ada beberapa pandangan. Yang pertama, pandangan ulama, syaitan diikat ni makna syaitan dilemahkan. Orang kata dah tak power lah. Ini jenis syaitan yang berkeliaran ni, tuan-tuan. Syaitan yang berkeliaran. Syaitan ni jenis jin. Yang ni yang dilemahkan. Bila sebut syaitan ni ialah jin-jin kafir ni.
jin-jin kafir yang mengganggu kita. Yang ni yang kena ikat. Dalam arti kata dilemahkan power dia. Tu dia. Dilemahkan dia punya power tu. Adapun jin-jin yang Islam, maka dia kena puasa juga. Jin ni kan ada jin Islam dengan jin kafir. Ada jin yang jahat, ada jin yang soleh. Jin yang beriman, jin yang Islam, maka dia wajib puasa macam kita. Sebab akhir zaman ni tuan-tuan, syariat yang ada hanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia untuk beribadat. Maka bila manusia dan jin nak beribadat akhir zaman, maka ibadatnya mestilah menurut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah jin-jin Islam ni dia kena puasa. Dia kena semayang macam kita juga. Maka dia orang tak kena ikat, dia orang kena puasa, dia orang kena semayang. Dia kena semayang subuh. Tadi ada jin ni. Ada jin ni. Tak ada jin yang ikut kuliah kita ni kan. Kalau tak percaya tuan-tuan tengoklah kiri kanan. Ini jin Islam, ini jin yang baik, ini jin yang soleh. Sebab itulah tuan-tuan, macam orang Islam juga lah. Orang Islam ni kan nama Islam, tapi ramai yang tak puasa, ramai yang tak semayang, ramai kaki dadah, ramai kaki maksiat. Orang Islam ramai juga gangster. Maka begitulah dengan jin. Jin Islam pun ada, tapi jin yang Islam jahat pun ada juga. Sama je. Jadi itu pandangan ulama. Yang pertama, jin-jin ni dilemahkan. Yang kedua, memang betul-betul jin-jin ni diikat oleh Allah Ta'ala. Bila masuk bulan Ramadan, malaikat akan raun tengok jin-jin yang jahat ni, yang berkeliaran ni, untuk diikat, supaya tuan-tuan tak mengganggu kita nak beribadat. Jadi ini kelebihan bulan Ramadan yang tak ada di bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain yang 11 bulan ni semua jin-jin ni bebas. Itu yang kita rasa susah nak datang masjid, susah nak datang surau, susah nak baca Quran, susah, semua susah. Ditambah lagi dalam diri kita pula ada nafsu. Ini tunggangan syaitan. Syaitan menunggang nafsu kita. Maka dalam bulan Ramadan datang lagi satu modul daripada Allah, iaitu kita berpuasa. Wajib berpuasa. Bila berpuasa berarti kita melemahkan nafsu kita. Maka bila jin ataupun syaitan ni diikat, dilemahkan, ditambah lagi dengan nafsu dilemahkan dengan berlapar, yang akan memuncakkan perasaan kita nak beribadat kepada Allah, perasaan kita nak bersedekah, perasaan kita nak buat benda baik, nak jaga mulut kita, nak jaga perangai kita dalam bulan Ramadan. Ini kelebihan bulan Ramadan. Sebab itulah bulan Ramadan ni tak boleh berlalu begitu saja. Orang yang paling rugi tuan-tuan ialah bila mana datang Ramadan dan bila mana berlalunya bulan Ramadan, tiba-tiba nama dia tak masuk di kalangan manusia ataupun hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala bebaskan daripada neraka Allah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebut satu istilah al-utaqa, yakni golongan orang-orang yang Allah Ta'ala lepaskan nama dia tu daripada ahli neraka. Ini bulan Ramadan apa? Tapi ini kan hamba-hamba Allah yang dipilih. Kerana apa? Mereka beribadat dalam bulan Ramadan, mereka bertaubat dalam bulan Ramadan, mereka memperbaiki diri dalam bulan Ramadan. Sebab itulah tuan-tuan, bila dah seminggu Ramadan ni, kita kena tanya kita apa perubahan dalam diri kita ni. Adakah yang kita semakin baik? Adakah kita menambah ibadat-ibadat yang sunat? Adakah kita menambah semayang-semayang sunat? Adakah
menambah bacaan Quran kita. Dulu bulan tak Ramadan kita baca Quran sikit je ataupun langsung tak baca Quran. Ni dah bulan Ramadan, macam mana kita dengan Quran kita? Sebab pengalaman saya lah, banyak tempat bulan Ramadan ni lah orang paling takut nak baca Quran. Tambah kalau nak tadarus, takut kita. Sebab apa? Kita rasa tadarus ni orang yang terror baca Quran. Ini satu pandangan yang salah. Tambah lagi memang ada setengah kumpulan tadarus, bila ada orang yang baca slow sikit, dia dah cemik muka dah, dia nak balik cepat kan. Tadarus start dah pukul 10, dia fikir nak balik cepat. Kat rumah ada ayam golek lagi tak habis, kat rumah ada lagi sirap bandung tak habis kan. Jadi bila tadarus, bukan tadarus tapi terderas, dia nak terderas. Itu yang bila kawan-kawan yang baca slow dia marah dah, tarik muka dah. Yang ni tak bagus tuan-tuan. Apa makna tadarus? Tadarus ni bukan bahasa Melayu tuan-tuan. Tadarus ni bahasa Arab. Asal katanya darasa, darasid, darasa. Apa maknanya? Belajar. Maknanya bila tadarus maknanya saling belajar. Saya baca, tuan-tuan cek bacaan saya. Salah, betulkan. Kalau salah pendek, panjang pendek, baiki. Kalau salah makhraj, betulkan. Maka orang yang baca dapatlah belajar. Bila orang lain baca pula, kita dengar. Bila orang salah, silap, kita baiki dengan penuh kasih sayang. Maka kesannya kita baca semakin baik, kawan-kawan kita baca pun semakin baik. Tahun depan jumpa lagi, tadarus lagi, bacaan kita makin baik lagi. Masuk pula orang-orang baru. Maka akhirnya setiap tahun bacaan kita semakin baik, kawan-kawan kita pun bertambah ramai, yang bacaan pun semakin improve, kata orang putih kan. Putih pun faham sikit kan, improve. Maka itulah tujuan daripada tadarus. Tapi akhirnya tuan-tuan, saya lihat banyak masjid-masjid tadarus ni pesertanya sama je. Macam seolah yang tadarus ni eksklusif untuk orang yang pandai baca Quran je. Ini yang banyak berlaku tuan-tuan. Maka akhirnya yang malas baca Quran tetap malas baca Quran, yang tak nak belajar baca Quran tetap tak nak belajar baca Quran. Akhirnya umur makin meningkat, bimbang-bimbang sampai mati tak pandai baca Quran. Wal'ayazubillah. Dulu ingat masa dulu dah pencen, besok nak belajar Quran lah. Dah pencen pula, malu nak baca Quran, dah tua-tua nak belajar. Malu punya malu, lama-lama tak sempat belajar, mati pula. Akhirnya tunggu anak-anak, tunggu orang kampung, tunggu orang surau, orang masjid bacakan Yasin je. Tuan-tuan, rugi tuan-tuan. Rugi. Sebab apa? Ada dua ibadah kita yang boleh syafaat kita di padang mahsyar nanti, ialah Al-Quran juga puasa. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran was-shaum yashfa'ani. Dua-dua ni yang akan memberi syafaat. Nabi pun perintah, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Kerana Quran yang akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membaca ketika di dunia. Kalau ketika di dunia kita tak baca Quran, tak belajar Quran, takkanlah dah mati baru nak belajar Quran, nak baca Quran. Dalam kubur dah tak ada tuan-tuan, dah tak ada baca Quran. Dalam kubur semayang pun dah tak ada dah. Dalam kubur dah tak ada tarawih dah. Dalam kubur dah tak ada tadarus.
Kalau kita nak belajar Quran, nak baiki bacaan Quran, nak tadarus Quran, inilah masa hidup kita ni. Bayangkanlah tuan-tuan, kalaulah tahun ni kita masih tak berubah sikap kita terhadap Al-Quran, entah-entah lepas bulan Ramadan ni kita mati, kan rugi tuan-tuan. Sebab mati ni bukan boleh. Mati bukan boleh kita apa? Kita yang tentukan, kan? Macam orang kena Covid lah, kan? Sekarang ni orang pakai tutup muka ke, orang pakai SOP ke, semua nak kena Covid lah. Covid ni macam mati sekarang lah. Semua orang akan rasa Covid, kan? Maka itu dah dengan mati. Jadi tuan-tuan, balik pada cerita kita, tujuan kita jaga perut kita supaya jangan bersangatan kejang, kerana kita nak ibadat kita tidak. Dengan cara tu kita dapat hilangkan penyakit lemah dan juga malas. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang kelima, banyak tuan-tuan, bab apa namanya perut ni, bab apa perut, bab menjauhi bersangatan lapar ni banyak perkara, ada 10 perkara. Maknanya kalau tuan-tuan jaga bab makan ni, 10 perkara ni kita dapat elak, alhamdulillah peribadi kita pun jadi baik tuan-tuan. Dan yang kelima, bahawasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Bahawasanya membanyakkan makan itu sehingga bersangatan kenyang, dalam diri mengurangkan ibadah, yang ni pula menjadi sebab bagi ketiadaan sedap, yakni hilang rasa manis nak beribadah, hilang rasa lazat untuk beribadah. Kenapa tuan-tuan? Dalam bab ibadah ni, rasa sedap beribadah, rasa seronok beribadah, rasa manis beribadah ni bukan pada lidah, bukan pada lidah kita, tapi rasa manis ibadah ni ialah pada hati kita. Itu dia, pada hati kita. Dan di hati kita ni lah letaknya nafsu. Saya dah bincangkan ni banyak kali. Ingatkan diri kita, nafsu dah yang ada pada hati tu, bukan dalam hati, tapi hati yang luar. Hati yang luar tu, situlah letaknya orang kata center ataupun headquarters nafsu kita. Jadi kalaulah nafsu tu dah menguasai, tambah nafsu makan menguasai, nafsu makan yang menguasai hati kita, maka hilanglah rasa sedap beribadah. Sebab rasa sedap ibadah ni di hati, bukan di lidah. Itu menyebabkan kita rasa tak rasa manis ibadah, tak rasa seronok ibadah. Bila sebut tarawih je rasa lemah je, rasa malas je. Pergi juga tarawih macam kena paksa je. Imam baca panjang sikit je pun dah rasa marah kat imam tu. Depan ni aku tak nak sembahyang sini dah, cari masjid lain lah. Lagi laju lagi best, kan? Sebab kita ni orang Melayu tuan-tuan, ramai orang Melayu. Kita dah orang Melayu, kan? Kita orang Melayu ni pasal bila kita baca Quran, kita tak faham apa yang kita baca. Kita tak tahu apa lah, tak tahu apa yang kita baca ni. Dah bertahun-tahun hidup kita baca Qul huwallahu ahad pun tak tahu apa makna Qul huwallahu ahad. Dah bertahun-tahun hidup pun kita tak tahu apa makna ayat alam nashrah laka sadrak, tak tahu apa maknanya. Kita tahu ayat Qul ya ayyuhal kafirun, bertahun-tahun hidup kita tak peduli pun apa makna. Maka tak heranlah bila Tok Imam baca, kita tak rasa apa-apa. Kita tak rasa apa-apa. Bahkan dalam hati kita, oleh kerana nafsu yang menguasai, kita rasa benda ni beban. Apa imam baca panjang ni, apa yang dapat ni? Kita rasa beban.
bila baca panjang-panjang. Sebab apa? Kita tak faham. Kenapa kita tak faham? Kita tak peduli pun nak belajar apa isi kandungan Quran. Itu namanya sikap, tuan-tuan. Orang putih kata attitude. Ini attitude, sikap kita yang salah, yang tak betul. Daripada kecil kita hanya belajar baca Quran. Kita hanya belajar baca Quran. Kita hanya belajar nak mentajwidkan Quran. Kita hanya belajar nak taranum, nak lagu Quran. Tapi kita tak rasa, tak sedikit pun kita rasa tak peduli nak belajar apa benda yang ada dalam Quran ni. Sehingga ulama-ulama dulu kita lihat golongan salafus salih, dia bila baca Quran ni boleh menangis. Baca Quran ada yang boleh khatam sebulan khatam, bukan sekali, banyak kali. Kita tak pernah fikir pun perkara tu. Ini kita orang Melayu. Kita lah orang Melayu ni kan. Ada orang putih macam ni? Tak ada. Ada orang hitam? Orang hitam tak ada lah. Kita semua orang sawo matang kan. Ini perangai kita orang Melayu. Saya tengok kat mana-mana kalau belajar Quran, tafsir Quran, itulah yang paling sikit orang datang. Paling sikit orang belajar tafsir Quran. Tafsir Quran, belajar isi kandungan Quran lah. Itu yang paling orang tak nak datang. Bahkan ada pula masjid surau yang kata jangan ajar Quran ni. Belajar tafsir Quran ni jangan ajar, nanti macam-macam faham salah lah. Nanti Quran sunnah tu kan. Jadi orang tak banyak masjid semua tak belajar tafsir Quran. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Akhirnya orang kita tak faham Quran, apa benda Quran. Hanya sekadar baca Quran nak dapat pahala, nak dapat berkat saja. Jadi tuan-tuan, balik pada cerita kita, banyak makan ni menyebabkan ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Kenapa? Sedap yang datang pada diri kita dah bukan sedap ibadah, tapi sedap makan je. Rasa sedap, rasa lazat ni tak masuk ke hati dengan ibadat, tapi rasa sedap dan lazat hanya terhenti pada lidah kerana sedap makan minum saja. Itu bertembung antara kesedapan nafsu dengan kesedapan hati dan roh kita. Bila kita ibadah ni tuan-tuan, yang akan rasa sedap ialah hati dan roh kita. Sebab itulah kemuncak daripada ibadah ni, kita akan lahir, akan yang menjadi buah kepada ibadah ni tuan-tuan, 3. Kita nak tahu ibadah kita ni ada buah ke tak ada buah, ada hasil ke tak ada hasil, tengok dalam diri kita 3 perkara tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama, ibadah ni tuan-tuan, semayang kita, zakat kita, sedekah kita, bacaan Quran kita, wirid zikir kita, ratib kita, la ilaha illallah, selawat kita sebagainya, dia mesti membuahkan yang pertama ialah iftikar. Apa makna iftikar? Maknanya pergantungan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini nama ibadah. Lagi banyak semayang, hati kita rapat dengan Allah, makin bergantung pada Allah. Itu namanya iftikar. Rasa berhajat kepada Allah, rasa bergantung pada Allah. Ini mesti muncul dalam hati orang yang beribadat. Kalau kita semayang, banyak puasa, banyak zakat, banyak sedekah, tapi hati kita makin bergantung pada manusia, kita makin kuat bergantung pada manusia, bukan bergantung pada Allah, ini something wrong inside ni. Itu dia. Ibadah dia ni something wrong inside. Kena check balik ibadah dia. Sebab orang beribadat ni banyak niat je kan. Nampak ibadat, nampak semayang, nampak bersedekah banyak, tapi niat dalam ibadah tu banyak. Ada kerana nakkan kedudukan, ada kerana supaya orang puji dia, ada kerana nak ambil hati orang, kerana takut orang kutuk, macam-macam. Maka tak heranlah kalau dia beribadat tak hasil dalam hati dia pergantungan hati pada Allah.
Bukan salah ibadat tu, tapi salah diri dia sendiri. Yang kedua, ibadat tuan-tuan mesti membuahkan apa yang dikatakan ihtiqar. Apa makna ihtiqar? Ihtiqar ni rasa hina diri. Sebab apa kita kena rasa hina diri? Sebab kita ni manusia. Sebab kita hamba Allah. Sebab kita ni benda baru. Yang kita ibadah ni Allah. Allah Ta'ala yang khalik, yang mencipta. Allah Ta'ala yang alim, yang maha mengetahui. Allah Ta'ala yang hakim, al-hakim, yang sangat bijaksana. Tok Imam kita baca tadi surah apa, ayat cerita sebut nama-nama Allah. Inilah nama-nama yang menggambarkan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Ini berarti bila kita beribadat, sembah Allah, taat pada Allah, mesti membuahkan perasaan hina diri kita tu. Hina diri, lemahnya diri kita ni. Yang ni kita kena cek ni. Kalau dah kita beribadat, semayang-semayang, puasa-puasa, zakat-zakat, sedekah kita banyak, tiba-tiba yang timbul dalam diri kita ialah kesombongan, rasa hebat, rasa mulia, rasa bersih, maka something wrong inside, tuan-tuan. Samalah tadi yang pertama iftiqar, yang kedua ihtiqar. Sebab itulah kalaulah ada dua ni tuan-tuan, pergantungan Allah dan ihtiqar, rasa hina diri tuan-tuan, percayalah lagi banyak ibadat kita, dua perkara ni muncul dalam jiwa kita, maka akan muncullah rasa khusyuk dalam sembahyang. Maka tak heran kita boleh menangis dalam sembahyang, kita boleh rasa hibur dalam sembahyang. Sebab apa? Kita semakin mengenal diri kita sebagai hamba Allah. Kita berasa diri kita hamba, bukan rasa diri kita tuan. Perasaan sombong, takabur, bangga diri, besar diri, bongkak, hidung tinggi, macam-macam lagi kan orang Melayu punya bahasa, berpunca daripada rasa diri bos, merasa diri kita ni tuan. Itu puncanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mesti muncul dalam ibadah kita, hasil natijah daripada ibadah kita ni, walaupun ibadah kita ni kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah, tapi akan muncul perkara yang ketiga, yakni kerendahan diri kepada manusia, tuan-tuan. Kita akan semakin tawaduk, rendah diri pada manusia, bukan makin sombong. Jangan kita berasa kita semayang belakang imam, kita rasa kita makin hebat pada pandangan manusia. Jangan kita berasa kita semayang soft pertama, kita rasa kita paling mulia di kalangan manusia. Jangan rasa kita dah rajin semayang, dah rajin jadi orang surau, orang masjid, kita rasa kita ni eksklusif, kita ni orang kayangan, kan? Kita ni orang bersih. Jangan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita semayang ni dah bertahun-tahun, kita semayang ni, boleh kita tunjuk semayang mana yang Allah tak nak terima? Tak tahu, tuan-tuan. Kita tak tahu pun semayang mana yang Allah tak nak terima. Kita hanya semayang je. Kita tak tahu pun semayang mana yang khusyuk. Kita tak tahu pun pahala semayang ni berapa banyak. Tentang berapa banyak semayang kita yang dah hilang pahala. Sebab apa? Sebab riak contohnya. Tunjuk pada orang, supaya orang puji kita. Nampak semayang, nampak ibadat, tapi hati menghadap manusia. Semayang nampak menghadap kiblat, tapi hati menghadap pujian manusia. Habis, tuan-tuan, semayang kita berpuluh tahun semayang pun apa, tak ada pahala sikit pun.
Wal'iyazubillah. Sebab itulah kita tak kata kita ni bersih dah. Yang kita boleh, yang kita buat bila kita sekarang ialah minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim je. Kita minta pada Allah tunjukkan kita ni jalan yang betul, jalan yang lurus. Itu je minta. Mudah-mudahan sampai ketika besok kita sakit, kita terlantar, kita semayang lagi, kita minta Allah Ta'ala tunjuk kita jalan lurus. Sampai ketika nazak pun kita masih minta Allah Ta'ala jalan yang lurus. Dan ketika mati kita masih berada di jalan yang lurus. Itu selamat, tuan-tuan. Masa tu selamat. Dan kalau kita berasa kita lah yang sempurna, kita garanti macam setengah orang dah bila dia dapat pergi haji tu, dia rasa dah confirm syurga. Tuan-tuan, belum lagi walaupun kita dah sembahyang, dah zakat, dah pergi haji 3-4 kali, umrah 10 kali kan, kita belum tentu lagi nasib kita dengan Allah Ta'ala ni. Akhirat tu masih dalam keadaan kita kena rasa bimbang lagi. Sebab apa? Kita tak tahu pahala kita macam mana, ibadat kita Allah Ta'ala terima atau tidak. Yang kita hanya mampu kita minta, tuan-tuan. Kita minta pada Allah supaya terima ibadat kita, supaya beri pahala ibadat kita, supaya besok ni ibadat ni lah yang menjadi bekal kita untuk selamat di akhirat. Sebab itulah saya sering sebut, ibadat ni bukan untuk dunia, tuan-tuan. Siapa yang beribadat untuk dunia, maka percayalah itu namanya riak. Kita ibadat tapi untuk dunia kita, untuk apa orang kata, untuk prestasi kita, untuk image kita, untuk reputasi kita. Ramai manusia ibadat kerana untuk reputasi, ibadat kerana image, nak jaga image. Dah pencen dah kan, takut orang kata. Dah pencen pun tak sedar diri, takut orang kata. Dah pencen pun tak sedar diri, tak datang masjid, tak datang surau. Maka kita pun datang masjid, datang surau. Apa? Tak nak dengar orang kutuk kita, tak sedar diri kan. Ni tuan-tuan kena baiki niat ni. Kena baiki niat ni, tuan-tuan. Baik, itu yang kelima. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, yang keenam, wallahu a'lam bissawab. Dah 7:10 dah. Saya sebenarnya ada kuliah lagi pukul 8 subuh kan. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Mudah-mudahan lebih manfaat. Dan tuan-tuan perhatikanlah macam mana hidup kita, ibadat kita di bulan Ramadan ni. Jangan sampai kita kehilangan keberkatan dan kemuliaan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ada soalan tak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwirtal arda bi syamsika wa qamarika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.